Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka na'budu. اهدنا الصراط الذين غير المغضوب ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan memeliharanya daripada yang syubhah seperti jima' pada nikah yang batal, jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Baik, itu dah. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan memelihara anggota parak, dan memelihara anggota parak daripada yang syubhah. Kita masih lagi duk bicara cara-cara kita nak syukur, cara-cara kita nak ucap terima kasih kepada Allah di atas nikmat, di atas kurniaan anggota parak yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka lagu mana kita nak syukur, kita nak terima kasih pada Allah? Maka kata Syekh Abdul Qadir dengan dua perkara. Kata Syekh Abdul Qadir dengan dua cara. Yang pertama ialah pelihara anggota parak ni daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu. Yang kedua ialah pelihara anggota parak daripada perkara yang syubhah. Dua dulu. Cara kita nak ucap terima kasih, cara kita nak syukur kepada Allah di atas kurniaan nikmat anggota parak. Cara nak syukur, ucap terima kasih ada dua cara. Yang pertama, pelihara anggota parak kemaluan ni daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Antaranya gapo yang diharamkan oleh Allah? Antaranya zina. Kita jaga kemaluan kita ni daripada zina. Lagi gapo lagi? Liwat.
Kita jaga kemaluan kita ni daripada liwat. Lagi mengeluarkan mani dengan tangan kita sendiri. Dan mengeluarkan air mani dan yang lain daripada tangan isteri dan tangan hamba sahaya. Jadi duduk jaga perkara itulah yang dikatakan syukur nikmat parak. Contoh kita orang beriman tak ada duk berzina. Bahkan kita membilang keji perbuatan zina. Dan kita tidak berzina pun semata-mata junjung perintah Allah Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan syukur nikmat parak. Dan kita zaman learning pun tak ada lah sekali ke dua kali duduk berliwat, tak ada lagi dengar cerita jemaah sini duduk berliwat, tak ada lagi dengar dah. Tak ada lagi dengar kata dah seorang jemaah Sungai Buaya didapati koyok lubang dubur akibat diliwat oleh sekian-sekian, tak dengar lagi. Nah, maka lama mana kita duduk jaga, tak ada duk berliwat, tak ada duk berzina, maka itulah yang dikatakan kita syukur, kita telah ucap terima kasih kepada Allah di atas nikmat kemaluan kita ni. Tu cara pertama. Cara yang kedua, pelihara anggota parak daripada perkara yang syubhah, perkara yang kesamaran, perkara yang tidak jelas halalnya, yang tidak jelas haramnya, dipanggil perkara yang syubhah. Jaga perkara syubhah. Mana contoh? Dikata seperti jimak. Jimak dah. Faham belaka bab ni tak perlu ulah. Expert belaka bab ni. Nah, kena molek ilmu tarah master tu guru bab ni. Seperti jimak pada nikah yang batal jika taklid maksudnya jika mengikut ia seorang akan ulama yang berkata dengan sah nikah itu. Maksudnya pernikahan itu ada pertikaian di kalangan mazhab. Contoh berlaku hak baru-baru ni mengenai jawab nikah. Aku terima yang tersebut itu dengan aku terima akan nikahnya. Antara dua lapah tu, mana satukah lapah yang sah kita qabul jawab nikah? Kan katanya Tok Qadi kan, aku nikahkan akan dikau dengan si pulang beti si pulang dengan mas kawinnya sekian-sekian. Kita pun jawab lagu mana? Adakah kita jawab aku terimalah yang tersebut itu? Ataupun aku terimalah akan nikahnya seperti yang tersebut itu? Ke mana sih? Yang kedua. Mana kalau kita jawab aku terimalah yang tersebut itu, adakah sah? Jadi dia gini, silap jawab malu korang dah. Begitu. Silap jawab malu korang. Jadi masalah ni perlu dibahas, perlu dibincangkan dengan ilmi. Jawabnya, masalah kita bincang ni ialah masalah hak berlaku pertikaian di kalangan ulama-ulama mengenai isu aku terima yang tersebut itu pada jawab akad nikah. Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, jawab nikah lagu tu tak sah. Kerana dalam mazhab Syafi'i, jawab nikah mesti qabiltu nikaha, aku terima akan nikahnya. Kalau sekadar qabiltu zalika, aku terimalah yang demikian, aku terimalah yang tersebut, menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i tidak sah.
Ini menurut mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun di sisi pandangan jumhur, termasuk mazhab Maliki, termasuk mazhab Hambali, termasuk mazhab Hanafi, jawab nikah dengan qabiltu zalika, aku terimalah yang tersebut itu. Tiga mazhab ini mengatakan sah. Dan setengah pandangan di dalam mazhab Syafi'i pun mengatakannya, jawab dengan qabiltu zalika, aku terima yang tersebut. Setengah pandangan mazhab Syafi'i pun mengatakannya sah. Jadi bila seorang tu jawab dengan qabiltu zalika, aku terima yang tersebut itu, sedangkan di dalam mazhab Syafi'i mengatakannya tidak sah, maka itulah yang dikatakan syubhah. Maka bila berlaku persetubuhan suami isteri, dipanggil waqti syubhah. Nampak? Waqti syubhah. Adakah batal perkahwinan? Tidak sah perkahwinan. Cuma sebaik-baiknya, kalulah tempat tersebut, negeri tersebut, ataupun pada enakmen jawab nikah negeri tersebut termaktub ada lapah aku terima akan nikahnya, sebaik turutlah syarat-syarat enakmen di jabatan agama di tempat tu masing-masing. Maknanya kalaulah tempat tu jabat agama tempat tu, negeri tu jelas dah dibuat syarat jawab nikah aku terima akan nikahnya, maka tiba-tiba kita jawab dengan aku terima yang tersebut itu, maka pernikahan itu dipertikaikan. Walaupun jumhur mengatakannya sah, tetapi pendapat muktamad mazhab Syafi'i mengatakannya tidak sah. Maka itulah yang dikatakan dipanggil waqti yang syubhah. Waqti yang syubhah. Maka sebaik-baiknya cara kita nak syukur kepada Allah, kita jagalah daripada perkara yang syubhat itu. Jangan kita jawab nikah yang ada pertikaian di kalangan mazhab. Maka jawablah biar jelas, qabiltu nikaha, aku terima akan nikahnya. Kalau Pak Hakim kan tahu sampai jodoh pelak hak bini kedua, boleh praktikal lah. Aku terimalah akan nikah ke nikah. Dah kalau jawab dengan aku terimalah akan nikah, tak sah. Jawab sah dah. Kadang-kadang di atas Tok Qadi. Nampak? Tok Qadi hak ni straight payah lah. Kata Tok Guru gini, nak jawab nikah tengok Tok Qadi belapah lagu mana. Aku nikah aku nikah akan dikau nikah, maka kita jawab pun aku terimalah akan nikah. Takut bila jawab aku terima akan nikah, walaupun hukum kira sah dah, takut Tok Qadi tak kenal, suruh akad semula, walau sah dah. Apa tak tu? Kalau jenis mudah, tak nak masalah. Nikah tu nikah dah. Masa abang jawab nikah tu, nikah ke nikah? Ke I will marry you? Ada ingat ada. Padahal kena ingat lah. Sejarah semua hidup sekali je tu. Di atas Tok Qadi lah. Lepas tu pula banyaklah antara lapah ijab dengan qabul tak boleh diselangi oleh masa yang lama. Dia nak kena mualak lalu. Masa hanjuk tu jawab lalu. Apa tak tu? Tu antaranya lah. Kena ambil perhatian bab tu. Habis. Dan jika tiada
yakni dan jika tiada taklid, dan jika tiada taklid, nescaya adalah ia, nescaya adalah ia nikah itu haram, bukan syubhat. Nescaya adalah ia jima', nescaya adalah ia jima' tu haram, bukan syubhat. Kalau kita tidak taklid, kalau kita tidak ikut pandangan ulama yang mengatakannya sah, tidak ikut, maka jima' ketika tu dak panggil syubhat lagi, dipanggil jima' yang haram. Kalau kita ikut pandangan ulama yang mengatakannya sah, walaupun jawab nikah itu ada pertikaian di kalangan ulama, kita ambil pandangan yang mengatakannya sah, jima' kita itu dikatakan jima' atau waqti yang syubhat, habis. Jadi perkara tu kena jaga, kena jaga molek. Habis. Tengok mula. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Kemenangan maksudnya yang mendapat keuntungan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itu makna yang mendapat kemenangan. Yang mendapat kemenangan maksudnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat bertuah di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi Allah Ta'ala ada sebut sifat-sifat, ciri-ciri orang mukmin yang mendapat kemenangan, yang mendapat keuntungan, yang mendapat tuah di dalam dunia dan di dalam akhirat. Mana? Pada surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dan qad aflaha, bahawasanya, sesungguhnya, sebenarnya, pastilah, tu mana qad aflahal mu'minun, telah mendapat kemenangan, telah mendapat keuntungan, telah mendapat bertuah al-mu'minun, oleh mereka yang beriman. Sebenarnya orang yang beriman, orang yang hatinya percaya Allah Rasul, sebenarnya telah mendapat kemenangan, sebenarnya telah mendapat keuntungan, sebenarnya telah mendapat bertuah di dunia dan di hari akhirat. Jadi manakah sifat-sifat, ciri-ciri orang mukmin yang dapat kemenangan tu? Antaranya walladzina hum li furujihim hafizun. Ni ayat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu hak pertama. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, sapalah di ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Ini setengah daripada sifat, setengah daripada ciri-ciri yang orang mukmin mendapat kemenangan, yang mendapat keuntungan, yang mendapat bertuah di dunia dan di hari akhirat. Mana sifat dia? Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala farak mereka itu, iaitu ciri-ciri, sifat-sifat orang mukmin yang dapat kemenangan, yang dapat keuntungan, yang dapat bertuah
ialah mereka yang menjaga kemaluan mereka, iaitu orang mukmin yang jaga kemaluan mereka. Inilah sifat orang mukmin yang bertuah. Inilah sifat orang mukmin yang dapat kemenangan. Inilah sifat orang mukmin yang dapat keuntungan. Mana? Iaitu jaga kemaluan. Jaga lagu mana? Daripada mengerjakan perkara yang haram. Itulah orang mukmin yang dapat kemenangan. Itulah orang mukmin yang dapat keuntungan. Itulah orang mukmin yang dapat bertuah. Dah jaga farak daripada mengerjakan perkara yang haram, seperti zina, seperti liwat, seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Dipanggil onani. Tu. Kalau kita berasa dok tahan dah tengok kambing kerja, bimbang kok. Tu dipanggil tahap apa tu? Wajib nikah. Di nikah ni ada 5 hukum bah. Terkadang wajib, terkadang sunat, terkadang makruh, terkadang haram, terkadang harus. Asalnya hukum nikah ni sunat. Mana kita ada keinginan untuk berkahwin, dalam masa yang sama kita mampu menyediakan mas kahwin. Jadi ketika itu sunat kita berkahwin. Kita ada keinginan nak nikah, tapi dalam masa yang sama kita boleh menyediakan mas kahwin. Maka hukum nikah ketika itu sunat. Okey. Bilakah wajib? Wajib ni gini. Kita ni ada keinginan nak berkahwin. Dalam masa yang sama kita tak boleh nak kawal nafsu. Ada nak nikah, dalam masa yang sama nafsu tak dapat nak kontrol, sehingga tengok kambing pun nampak macam elah. Kerja habis, pegang kambing, baik bimbang lah. Dan dalam masa yang sama mampu menyediakan mas kahwin. Ketika tu wajib nikah. Apa? Seatas alasan apa? Tak dapat nak kawal nafsu. Bimbang kerja kambing kah? Kerja kucing kah? Nampak? Tu wajib nikah. Bilakah makruh berkahwin? Makruh berkahwin ialah kita ni ada keinginan untuk berkahwin, dalam masa yang sama tidak mampu untuk menyediakan mas kahwin, maka makruh bernikah. Nampak tak? Bilakah haram berkahwin? Nikah kerana nak khianat anak dara orang. Aku berkahwin atas tujuan apa? Nak khianat, nak menzalimi anak dara orang. Jawabnya haram berkahwin ketika tu. Dan bila harus kita ada, kita mempunyai kemampuan menyediakan mas kahwin, dalam masa yang sama kita tak ada keinginan lagi untuk berkahwin, maka harus kita berkahwin. Jadi tengoklah atas orang tu sunat berkahwin, dak kadang-kadang aku berkahwin, dak mampu sedia mas kahwin, kenyang nak bini, maka nikah. Nak nikah tu nak nikah, kerja buat tak ada apa tak ada. Rokok tak tinggal peti seria kok suria. Nak nikah makruh berkahwin. Nak nikah dah mau dia kerja buat dah. Mau dia kerja dah kerja gapo? Petron. Dak gaji apa bulan? Lihat kat 2000. Apa? Dah nak nikah sungguh anak perasaan ada nak kahwin nak bini tu. Dah setakat ni boleh lagi kontrol, boleh lagi kawal sunat nikah. Kalau siapa pekat tak dapat tahan lagi sehingga tengok kambing pun nampak macam orang, tu wajib nikah.
Ada tak setara tu bang? Ada lagi tak? Ada lagi. Kalau ada juga power benar ah. Nah, tu contoh hukum berkahwin. Banyaklah kau cakap bab kahwin nah. Masalahnya kita kahwin dah, tiba-tibanya balah tiba-tiba terlapah tolak 3. Jadi jatuh berapa? Balah dengan bini ada tak puas hati tu? Balah patut terlapah tolak 3, jatuh berapa? Mazhab kita 3. Jadi bila dah terlapah tolak 3, hukumnya jatuh. Kemudian kita nak lagi dengan bini kita. Jadi bila tolak 3 ni tak ada cara dah kita nak mengembalikan isteri kita, melainkan kena 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama, kena habis iddah dulu. Yang kedua, kena menikah dengan tok laki baru. Yang ketiga ialah tok laki baru kena jimak bini kita. Yang keempat, tok laki baru kena cerai. Yang kelima, habis iddah. 5 step. Jadi kita nak senang, kita pakai Cina buta. Cina buta? Kenapa Cina buta? Faham tak? Tak faham? Kenapa Cina buta? Jadi Cina buta dia ada kisah sebenarnya dalam kitab Jam'ul Jawami'. Jadi kita nak pakai Cina buta lagu mana? Kita kata gini, dah kita khabar aku nak menikah dengan bini aku, pas menikah cerai lalu. Tu Cina buta. Adakah boleh atau banyak puasang dia dah. Nak royak, hati-hatilah dalam berkahwin. Jika balah macam mana pun, jangan kita terlucu lapah cerai. Kerana terlucu lapah cerai sekalipun hukumnya jatuh cerai. Bab cerai ni ada 2 lapah. Dipanggil lapah soreh dan lapah kinayah. Lapah soreh, lapah yang jelas dan tidak berhajat kepada niat. Contoh, dak semeh aku cerai kamu. Jelas tak dia? Jelas. Semeh aku talakmu, cerai. Adapun yang kedua dipanggil lapah kinayah. Lapah yang mengandungi 2 makna yang berhajat kepada niat si suami. Contoh, semeh hari ni aku malah tengok lagi mukamu. Sila berambus dari rumahku. Adakah dikira lapah cerai? Tidak, tu lapah kinayah. Maka berhajat kepada niat si suami. Mu belapah gitu tu, mu niat lagu mana? Kalau belapah gitu niat cerai, jatuh cerai. Kalau lapah gitu dok niat cerai, dok jatuh cerai. Apa dok? Tu lapah kinayah. Bagaimana pula dengan dak tolak melalui WhatsApp? Tolak melalui pesanan mesej. Tulis. Ditulis Jadi pesanan dak cerai melalui WhatsApp tulisan juga termasuk dalam lapah kinayah. Maka berhajat kepada si suami. Kalau si suami berniat cerai, jatuh cerai. Nampak walhasil bila dapat pesanan ataupun WhatsApp si suami melapahkan cerai, jawab jangan gaduh gapo-gapo, minta kepastian. Apa maksud? Tepu husband kita. Dah habis, what do you mean? Aku nak speak sikit-sikit. What do you mean? Tak jelas. Can you explain? Kalau kata ditulis tu dengan niat cerai, jatuh cerai. Panjang bahasa tu dalam kitab Jam'ul Jawami'. Kena ngaji mula bab nikah tu. Habis. Lepas tu bagaimana pula jika si ayah atau toki memaksa anak dara dia atau cucu
berkahwin dengan seseorang tanpa persetujuan si anak. Adakah sah? Contoh, abang ada anak perempuan, jadi abang kenanglah dengan Tok Bila Sungai Buaya ni kenal. Lepas tu nak suruh Tok Bila tu jadi suami anak kita. Terkabah ke anak kita. Kata Siti, abah nak menikah dengan Tok Bila Sungai Buaya. Adakah boleh paksa gitu? Lihat saya. Anak tak setuju, anak tak ambuh. Adakah boleh paksa? Jawab boleh. Wali mujbir, iaitu wali ayah dengan wali taqi, boleh memaksa anak daranya berkahwin dengan seseorang dengan syarat orang tersebut sekupu setarah dengan dia. Yang kedua, orang tersebut bukan musuh anak dia. Yang ketiga, anak tersebut tidak mengugu untuk mencederakan diri dia. Kalau abah nak paksa Siti nikah dengan Pak Akil, malam ni bunuh diri, gitu tak jadi. Kalau sekadar nangis tu tak apa. Kenapa tak? Tak pakai sini, hadap situ dah. Tu hukum labak bekas. Adapun janda, maka ayah tak boleh paksa. Janda wajib kena minta keizinan. Kata Siti, abah nak nikahmu dengan Tok Bila. Siapa dia? Iaitu Ahmad Al-Ba', kerja Petron tu. Abah kenal dengan dia, bagus dia. Dah, mana kata gak surah dia pergi sokmo nampak kerja bagus. Dah munak ke dak? Senyap tak jadi. Kena kata, amo pun kenal gak ke Azhari lama dah kenal ke dia, maka boleh nikah. Tu janda nah. Anak dara lain hukum, janda lain hukum. Tu bab nikah kena ngaji gak bab tu. Habis. Kecuali atas sekalian isteri. Maka di atas isteri kita boleh minta isteri kita ni menggunakan tangan isteri mengeluarkan air mani kita. Maka hak tu tidak dilarang. Nah, ni bukan lucah bab hukum. Nah, kalau contoh isteri kita ni dalam haid, tapi suami ada hajat, ada kehendak nak pada isteri, nak setubuh dalam haid. Jadi bagaimana nak melegakan, bagaimana nak menurunkan nafsu si suami? Jawab boleh menggunakan tangan isteri untuk mengeluarkan. Maka hak tu tidak haram, bahkan dibolehkan. Dan sahaya ni hamba, dan hamba mereka itu yang perempuan pun boleh. Bukan orang gaji, hamba. Kan suara gaji tu pula selok hamba. Kalau ada sistem hamba, kita boleh suruh hamba kita tu mengeluarkan air mani kita dengan tangan dia, maka tidak haram. Selain dua ni haram. Dengan tangan sendiri haram, ataupun mengeluarkan dengan kaki sendiri pun haram ke? Maknanya hak yang dibolehkan tangan isteri dan tangan hamba sahaya. Dah tak ada jual pasal, tak ada jual lah. Kalau ada jual nak beli apa? Belilah, takut dah nak suruh dia basuh baju, basuh kain, tak beli tak? Takut bawa bini. Contoh hari mana tu zaman tu ada disyariatkan hamba. Dan kita ni boleh beli hamba pasal. Beli tak angga-angga? Beli, tak ada masalah beli. Tak ada grade A, grade B, gigi jongang ada belaka pasal. Rongok ada belaka. Tak boleh beli. Nah. Tapi hamba ni lain dengan orang gaji. Hamba ni dia khidmat kepada tuan dia
semata-mata khidmat tapi upah gaji. Orang gaji kena beri upah. Jangan buat macam agak hamba. Nak, jangan salah faham situ. Habis. Dan bila kita memiliki hamba sahaya kita tak boleh lari daripada kita. Tak boleh keluar tanpa keizinan kita. Kalau dia lari daripada kita, punya haram. Nah, ingat tu. Tu hamba. Kita kata A, dia kena buat A. B tak dia bantah. Tu hamba. Pacak tekau, pacak masuk, kena masuk tu hamba. Orang gaji tak boleh buat gitu. Orang gaji ada masa dia kena bihak, ada masa dia nak pergi jalan, ada masa dia nak pergi shopping, tu orang gaji. Hamba tak boleh semudah-mudah tu. Habis. Maka bahawasanya mereka itu, mana isteri dan hamba perempuan tu tiada dicela, bahkan halal mengambil manfaat dengan tangan mereka. Boleh. Tiada dicela, bahkan boleh mengambil manfaat dengan tangan mereka. Boleh. Kalau kita ni jadi perempuan, sebenarnya nak masuk syurga mudah sangat-sangat. Yang pertama, jaga kewajipan sembahyang. Yang kedua, taat suami. Cukup mudah. Kita tak pernah dahaka sama sekali kepada si suami, jawapannya syurgalah untuk isteri kita. Suami kata A, B. Kalau boleh setara tu, alhamdulillah. Contohnya, si suami baru balik kerja tanya, abang nak makan nasi ke tak? Kalau nak tolong bubuh. Kalau abang tak larat, nak suap. Ada cara tu? Ada tak? Ada dah. Kalau abang penat, tolong urut. Ada gitu lah? Ada. Kalau ada pun, nasi dapur lah, ambil diri pula. Nak masuk. Dok dirti. Tu comel dah. Jadi kalau orang mana tak gabak bengok tak mau. Tu bini kita tu. Nak ke sama pak okey rumah. Gitu ke? Sama je tak? Gitu lah. Masa kita makan lemak, kita makan nasi lemak, tak temang kau. Dah makna apa? Kat hidung. Ada lah. Itu maknanya tak apalah bini kita. Tapi sebaik-baiknya layan suami. Duk belah. Tengok ke Pak Hakim. Tengok tenung gitu. Kan gembira gitu tak? Abang nak nasi lagi? Tanya anak, betul bubuh. Ikan-ikan? Nak? Abang kata sedap gitu. Itulah isteri solehah. Lambat lepas je. Kalau kita ada hajat kan, panggil. Mari lalu. Tak perlu kali je. Mari lalu. Tu si solehah tu. Kita hari ni bukan tepuk jet kadang sini dah hari lagi. Dah. Dia kata ulama, jika si suami telah masuk bilik, maka isteri kena tinggalkan kerja masuk bilik, takut ada hajat si suami. Itu bab munakah kena kahwin juga. Bab nikah kahwin dia kena ngaji. Kalau si suami redha, tak masalah. Kalau kata kalau ayah ada kerja, tak apalah, buatlah, tak apa. Gitu. Kena ngaji. Tapi si isteri kena faham ada hak bagi isteri dan ada hak bagi si suami. Apa hak isteri? Apa hak suami? Kena ngaji belaka. Contoh, si isteri berhak menghalang si suami daripada tubuh jika si suami ada berhutang mas kahwin. Mas kahwin, masyarakat nikah hutang. Dengan mas kahwinnya RM200 hutang. Maka isteri berhak menghalang si suami daripada bersetubuh dengan dia dan tidak dikira derhaka. Sebab mas kahwin ni adalah syarat untuk si isteri menjadi milik suami 100%. Hutang mas kahwin, story to say.
tutup pintu malam tu. Tidak dikira dahaka. Apa tak tu? Dan si isteri kena ingat tugas masak bukan isteri sebenarnya. Tugas masak menyediakan makan minum adalah si suami. Sebenarnya muslimat ingat, kita sebenarnya duduk di rumah, goyang kaki, hias untuk si suami. Nak makan, order untuk lelaki. Tu asal. Makan sehari 2 kali, kadar kenyang. Kau siap masak dah. Tu nisbah makan. Nak makan, minum sehari 2 kali, kadar kenyang. Lebih pada tu, sunat. Pakaian setahun 2 pasang. Pakaian hak balik luar, hak dalam, kasut, handbag, hanggap setahun 2. Mengikut kemampuan si suami. Jika kita sakit, suami wajib beli ubat ataupun kena hospital. Tu hak si isteri. Kena ingat dah. Kalau kita ada hajat nak beli baju, boleh apa ke si suami. Masalah sekarang, adakah si suami tidak menjalankan tugas dari segi nafkah baju, lambak baju rumah. Lebih dah tu lagi. Ke mana buat okey? Lebih dah tu. Mana tu? Cukup dah. Tapi suami yang terbaik ialah suami yang berbuat baik kepada isteri dia. Apa? Hakikat apa yang suami dapat, maka yang tukar habisnya bini kita. Betul tak? Kita kerja pagi pas malam, gaji 4,000, yang tukar habis apa? Bini kita. Sama tu hakikat. Gimana? Tapi isteri yang baik, dah perlu berhabis, dia cerai je. Tu baik sikit, cerai. Tanya ana kalau dah tolak 4,000, tolak duit rumah, duit kereta, balance 1,500. Dia ambil gak 400 hias. Tu boleh kurang lah. Tak apalah, bini kita bini kita. Lepas tu seandainya si suami menyuruh isteri memasak, maka wajib si suami menyediakan alat kelengkapan memasak. Dan bila isteri memasak sebab suami suruh, maka isteri boleh claim untuk upah. Itu hukum. Tapi biar hak pandai patut Jadi hak bulan-bulan yang tok laki wi tu sebenarnya adalah duit belanja dia dah. Berapa atas kita nak 100 riyal ke atas kita 400 riyal hari. Dan duit isteri adalah hak milik isteri, dan si suami tak boleh sentuh walau RM1, dan tak boleh menyuruh si isteri membayar apa-apa pun di atas rumah kita. Walaupun gaji bini 4,000 sebulan, 1 sen pun tidak wajib waktu bid. Biar api, biar air apa, stuk lelaki. Faham tak muslimat? Tapi hak terbaik membantu si suami. Tapi jaranglah hak isteri jenis lok lelaki saudara. Kalau kerja sama kerja ni ada timbang rasa tu yang terbaik. Tapi percaya kau sini baiklah ke? Kena molek gaji dia tu, abang ambil belaka gaji ayah siang ke abang. Ada gitu? Ada? Ada tak? Ada? Tak ada. Dah yang nak belanja? Tak apalah. Tengok abang pun tak ada. Mujurlah ada gitu. Kalau ada, alhamdulillah disanggup korbankan gaji dia untuk membantu si suami. Itulah isteri yang terbaik. Tapi jangan paksa. Ayah bulan ni ayah kena bayar rumah dah. Jangan paksa-paksa. Kalau isteri tambah, dah ke saya. Salah sebenarnya. Ada berlaku gitu dah. Si suami memaksa isteri menggunakan gaji isteri membayar sebahagiannya BS3 ke. Tak boleh sebenarnya. Tu kewajipan si suami, melainkan dengan kerelaan isteri sendiri. Apa? Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara parak tu
melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Isyak tadi dah dengan robang ni. Isyak tadi dah, dan kita pun sama akan datanglah dan ketahui olehmu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.